Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam rancangan e-tuition. Tajuk kita pada hari ini ialah pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah berlanjutan selama 3,5 tahun, iaitu dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1945. Pendudukan Jepun telah membawa perubahan dalam gerakan nasionalisme di negara kita dengan menyemarakan lagi semangat kebangsaan di kalangan rakyat. Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu juga adalah bercorak tentera. Sekarang marilah kita lihat akan kedatangan Jepun. Jepun bangkit sebagai sebuah kuasa imperialis apabila Maharaja Mikado Meiji menaiki tahta pada tahun 1868 dan kuasa shogun dikembalikan semula kepada Maharaja. Jepun diperintah oleh Maharaja Mikado Meiji dari 1868 hingga 1912. Dan dalam era Meiji ini, Jepun mengalami zaman pemodenan sehingga berjaya menjadi sebuah kuasa besar dunia. Maharaja Meiji telah melancarkan pemulihan Meiji yang memberi penekanan terhadap pemodenan dan perindustrian dalam jangka masa 30 tahun. Baginda menjadikan negara-negara barat sebagai model untuk memajukan Jepun. Jepun telah meluaskan kuasa di China bertujuan memasarkan hasil industri dan dianggap sebagai kuasa besar setelah berjaya dalam Perang Rusia-Jepun 1905 dan berjaya memodernkan Jepun dalam tempoh 30 tahun. Faktor peluasan kuasa Jepun. Pertama, faktor masalah ekonomi Jepun. Penduduk Jepun telah bertambah menyebabkan tanah pertanian kurang. Selain dari itu, Jepun memerlukan bahan mentah untuk industri seperti petroleum, biji timah, dan getah. Jepun juga memerlukan suatu kawasan baru untuk pasaran hasil industri. Sekarang marilah kita lihat faktor sekatan ekonomi pula. Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan ekonomi kerana Jepun telah menguasai China. China dikuasai oleh Jepun melalui Perang China-Jepun kedua tahun 1937. Jadi, Jepun bertindak balas menyerang Asia Tenggara untuk membebaskan diri. Dan serangan telah diketuai oleh General Tojo. Pada tahun 1936, Jepun telah dikuasai oleh pemerintahan tentera. Dan pada tahun 1941, General Tojo telah menjadi Perdana Menteri Jepun. Beliau telah berjaya mengusir semua kuasa barat di Asia Tenggara. Sekarang marilah kita lihat langkah-langkah awal Jepun untuk menguasai Tanah Melayu melalui propaganda. Sebelum menyerang Tanah Melayu, Jepun menggunakan propaganda untuk pengaruhi penduduk tempatan melalui slogan Asia untuk orang Asia yang bermaksud negara Asia hanyalah untuk orang Asia dan kuasa barat tidak berhak ke atas negara Asia. Selain dari itu, Jepun juga menggunakan slogan Semangat Asia yang bermaksud negara Asia mempunyai kebolehan dan kekuatan untuk menghadapi sesuatu cabaran. Slogan-slogan tersebut berunsur anti penjajah barat dan banyak menunjukkan imej Jepun sebagai pembela negara-negara di timur. Satu lagi rancangan, kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya dilaung-laungkan oleh Jepun. Ini bermaksud untuk mewujudkan zon ekonomi yang meliputi kawasan dari Manchuria China ke Australia dan dari Lautan Pasifik hingga ke Teluk Benggala India. Selain dari itu,
Propaganda-propaganda begini disiarkan melalui akhbar Jepun, The Shonan Times dan Fajar Asia. Propaganda Jepun ini begitu berkesan sehingga kehadiran tentera Jepun di negara kita tidak begitu dirasakan sebagai penjajah baru menggantikan British. Perkara ini memberi pengajaran kepada kita bahawa slogan-slogan yang bermotivasi perlu dalam menjayakan sesuatu rancangan atau matlamat. Walaupun begitu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita harus berwaspada terhadap propaganda dari luar. Kita juga dapat beberapa nilai-nilai patriotisme di sini. Seperti berhati-hati terhadap propaganda dari luar. Sekarang marilah kita lihat kemarahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Kemarahan tentera Jepun memperlihatkan penggunaan jalan udara, laut dan darat. Melalui kawasan utara di Thailand, tentera Jepun telah mendarat serentak di Singgora dan Patani, Thailand pada 8 Disember 1941. Tentera Jepun kemudian terus mara ke Jetras Kedah dan berpecah kepada dua. Satu pasukan pergi ke Pulau Pinang dan terus mara ke selatan melalui pesisiran pantai barat. Satu pasukan lagi pula mengikut jalan berdarat menuju bandar-bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Tentera Jepun sebenarnya mendarat pada 8 Disember 1941 yang juga merupakan detik rasmi permulaan Perang Pasifik. Pertempuran ini sebenarnya adalah sejam lebih awal daripada serangan tentera Jepun ke atas Pearl Harbor, Hawaii. Selepas itulah, tentera Jepun telah mara ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Selain dari itu, melalui kawasan Sarawak dan Sabah pula, tentera Jepun telah mendarat di Miri dari Cam Ranh, Vietnam pada 16 Disember 1941. Dan Miri sebenarnya menjadi sasaran pertama kerana bandar ini kaya dengan sumber petroleum. Selepas itu, Jepun berpecah kepada dua pasukan. Satu pasukan mara ke Kuching dan Sibu, manakala pasukan kedua pula mara ke Sabah melalui Labuan dan Sandakan. Kemudian, mereka mara ke kawasan pesisiran pantai kedua-dua negeri, terutama di bandar-bandar besar. Dan yang menghairankan, tiada apa-apa tentangan sengit terhadap kemarahan tentera Jepun di Sarawak dan Sabah. Sekian buat kali ini. Semoga bertemu kembali dalam siaran akan datang.